pelakon Rohainis pernah berkongsi di Instagram beliau tentang sebuah syarikat yang masih lagi tidak membayar ganti rugi terhadap dirinya walaupun telah hampir 2 tahun, dan Melody cuba untuk temu bual Rohainis ketika itu, namun pelakon itu belum bersedia. Dan terbaru, ketika menemui Rohainis, Melody sempat bertanyakan tentang perkara tersebut. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Macam mana agaknya sekarang ni kerjaya Rohainis dah start berlakon ke macam mana? Sekarang ni Anis dah mula masuk set untuk drama 40 episod untuk TV3 yang akan ditayangkan pada bulan Mei nanti. Disebabkan pandemik hari tu, so banyak Anis punya jadual diinjak. Kiranya Anis akan pack sampai hujung tahun. Baru-baru ini saya juga pernah cuba untuk menemu bual you, tapi Rohainis masa tu belum lagi nak memberi sebarang kenyataan kan tentang satu isu yang mana you memuat naik di IG story you mengenai satu pihak tidak membayar lagi insurans you yang dah berlarutan sampai setahun lebih. You juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan yang seterusnya sekiranya pihak berkenaan tidak membayar insurans terhadap diri you. Jadi mungkin you boleh kongsikan apa sebenarnya yang berlaku. Pada mulanya Anis tak nak share sebab diorang pun dah respon. Sebab Anis ada cakap dekat situ, kalau diorang tak respon dalam masa 3 hari selepas posting itu dibuat, then Anis akan ambil tindakan lah, ataupun Anis akan reveal lah. Dalam masa hari yang sama diorang dah respon. Jadi it's not fair for me lah untuk cerita selanjutnya sebab diorang pun dah respon. Sekarang semua tu dalam progress. Actually bukan insurans diri tau, insurans public. Anis cerita sikit lah. It happen, kereta Anis dekat and then lampu jatuh atas kereta. Benda tu meletup. Mungkin cuaca panas sangat ke, benda tu burst and then benda tu tumbang kena kereta. Jadi bila kena kereta memang tak boleh gerak lah. Dari situ kita memang claim dekat kawasan tu lah. Sampai sekarang lah tak dapat lagi. Macam-macam diorang minta dokumen and semua dah di-provide. Diorang bagi alasan because of pandemic, because of COVID ni diorang tak masuk office lah whatsoever. And then bila dah jadi PKPB, diorang dah masuk office pun diorang tak ada update apa-apa. And then bila dah MCO lagi sekali 2.0 pun diorang tak ada update apa. Diorang tak tahu I celebrity. I tak nak lah, oh because of I celebrity baru you nak reply. Tak fair lah untuk orang-orang public yang lain. You tak boleh nak double standard. And then bila I post macam tu baru diorang nak respon. It's not fair untuk orang-orang lain. Mula-mula I tak nak reveal I siapa. Memang diorang tak layan. Diorang tak respon, email tak reply, call tak jawab. Bila kita call office hour, dia tak masuk office. Sebut nama dia ada tak? Oh tak ada, tak masuk. Oh dia cuti OMC. Oh sampai setahun ni asyik call tak ada je. Kita pun mula marah lah. I pun manusia biasa juga. Barulah I post Instagram and then diorang minta I detail, barulah diorang call I. Okay, kita orang akan ambil benda ni secara serius lah whatsoever. So selepas tahun setengah baru selepas setahun setengah I tahu bukan salah diorang, tapi itulah adalah insurans public kan, sebab diorang jatuh benda tu atas kereta I. Bukan kereta I lah, kereta kami. Tak seronok lah jadi macam tu kan. Kalau saya boleh tahu berapa agaknya jumlah insurans yang sepatutnya you terima? I tak nak sebut exact amount tapi ratus ribu. Apa agaknya tindakan susulan daripada pihak sebelah sana? Adakah dah ada apa-apa progress ke, update ke daripada mereka selepas you update di IG story tu? Buat masa sekarang diorang hanya respon to me. Diorang kata diorang akan take isu ni secara serius, itu sahaja. Tapi until now belum ada progress yang ke next level tu, tak ada lagi, sama je. Tapi tak apalah, I masih bagi peluang. Masih lagi bersabarlah sekarang ni. Kita sabar sebab I tak nak benda ni. Kita tak nak ambil lawyer lah apa semua tu, tak nak. Kita tahu diorang pun big company, bukan company kecil-kecil. I pun nak jaga reputasi diorang juga. And then kita nak jaga reputasi kita juga. Anis tak suka gaduh-gaduh, tak suka ada isu-isu. Anis paling tak suka benda-benda macam ni. Selama Anis dalam industri pun tak ada isu-isu besar yang Anis timbulkan. Anis tak suka. Tapi kalau sampai ke tahap diorang ignore, kita dah ada kerugian. Kereta kita pun kita dah repair sampai berapa ratus ribu. Kereta tu pun tak boleh nak pakai. Tak seronok lah bila diorang tak respon macam ni. It's not fair for me. Tak boleh macam tu. Ada ataupun tidak Rohainis terfikir untuk mengambil tindakan yang lebih keras lagi supaya mereka mempercepatkan perkara ini kan? Bukan yang Anis sekadar nak takutkan ke untuk ambil tindakan tu, bukan. Memang Anis akan ambil tindakan kalau diorang gagal untuk bekerjasama. Kita pun tak boleh nak push diorang. Kita faham sebab baru je PKPB kan, sebelum ni MCO. So, Anis pun faham situasi diorang. Anis harap juga diorang faham situasi Anis sebab dah setahun lebih. Kita dah bayar guna duit kita dulu dah. Takkanlah kita nak tunggu diorang sampai setahun kereta tu terbengkalai kat tepi ke? Tak nak lah, bukan kereta tu murah-murah. Kita pun bekerja keras juga cari duit kan. Ini adalah orang kata kelalaian diorang, and diorang pun admit kesalahan diorang, bukan kita langgar ke apa. Anis harap benda ni akan diselesaikan dengan cepat sebab Anis kalau boleh tak nak benda ni berlanjutan ataupun ambil tindakan susulan.